Ada pula jamuan farewell untuk kita orang. On that day, macam saya dah kerja setahun, saya tak sangka kenapa saya kena berhenti. Kiranya projek ini tidak dapat teruskan, maka kehidupan kami akan lebih susah lagi. Itulah antara luahan pekerja daya maju Lembaga Tabung Angkatan Tentera LTAT yang terbabit projek landasan berkembar elektrik Lembah Kelang KVDT2 yang ditamatkan kontrak secara mengejut oleh Kementerian Pengangkutan baru-baru ini. Projek KVDT2 ini adalah kerja-kerja rehabilitasi landasan berkembar daripada Salak Selatan hingga ke Seremban sepanjang 75 km dan simpang SPK iaitu di KL Central hingga ke Port Klang. Keistimewaannya adalah kami kena mengambil beberapa veteran Angkatan Tentera Malaysia yang baru bersara dan lepasan-lepasan universiti. Projek landasan sepanjang 110 km meliputi kawasan dari Salak Selatan ke Seremban dan dari Kuala Lumpur ke Pelabuhan Kelang bernilai RM4.475 bilion itu sepatutnya dapat disiapkan dalam tempoh 5 tahun lagi dan kini berkemungkinan akan berlanjutan sehingga 10 tahun atau mungkin terbengkalai. Saya join di company ini sudah masuk 1 tahun. Ditempatkan di Kementerian Pengangkutan Malaysia, tapi disebabkan dengan isu KVDT2 di mana bulan September 2020 tim saya dan juga kesemua protege di bawah Daya Maju di MOT ditamatkan pada awal September 2020. Semua orang macam terkaku sebab information tu time tu dapat daripada MOT saja. Maksudnya DMIA tak tahu langsung pun pasal benda ni. Kenapa tiba-tiba protege kita orang dah kena terminate? Macam saya dah kerja setahun, saya tak sangka kenapa saya kena berhenti. Untuk waktu sekarang, lebih-lebih kepada keadaan gejala COVID memberi impak yang besarlah kepada diri saya dari segi pekerjaan kerana sekarang ni susah untuk saya mencari kerja lain sebab banyak persaingan antara kami iaitu fresh graduate dan antara orang-orang yang berpengalaman yang sedang mencari kerja. Dan dari segi kehidupan saya pula sangat-sangat memberi impak yang besar kerana saya anak sulung dan saya perlu memberi dan membantu terhadap perbelanjaan adik-adik saya yang masih bersekolah. Dan saya juga mempunyai hutang seperti PTPTN dan membantu mak dan ayah saya dari segi perbelanjaan mereka. Dalam laporan Malaysia Kini bertarikh 29 Ogos 2020, Menteri Pengangkutan Wee Ka Siong dalam siasatannya mendapati projek bernilai RM4.475 bilion itu masih terlalu tinggi walaupun kos dikurangkan oleh Kerajaan Pakatan Harapan sebelum ini. Maka akhirnya kemelut ini meninggalkan ketidaktentuan dan kecelaruan di kalangan pekerja, apatah lagi di kala ekonomi yang semakin suram ekoran pandemik COVID-19. Penamatan kontrak KVDT2 amat besar kepada golongan-golongan pekerja kami, terutamanya kepada protege yang kami latih dan veteran pun sama. Di mana veteran-veteran ini menaruh harapan yang penuh apabila mereka dapat melibatkan diri dalam projek ini. Mereka akan menganggur. Ia memberi kesan yang cukup besar kepada mereka dan mereka tidak ada pekerjaan dan tidak ada pendapatan. Ketika ini, projek KVDT2 telah mencapai kemajuan sebanyak 24% dengan 1,512 pekerja yang berdedikasi di bawah Daya Maju LTAT dan 261 syarikat pembekalan dan perkhidmatan. Lebih daripada 7,000 pekerja di bawah sektor perkhidmatan, bekalan dan penyelenggaraan dicipta bagi projek ini. Terutama yang veteran-veteran yang tidak mempunyai pencen. Kesan dia sangat besar dalam pendapatan kami. Jadi selepas ini kalau sekiranya projek ini tidak dapat teruskan, maka kehidupan kami akan lebih susah lagi. Apakah ada yang mahu membela nasib mereka? Dan ke mana arah tujuan mereka yang tersepit di celah kancah kontroversi, kekeliruan dan ketidakpastian berkaitan projek berkenaan?
prihatinlah nasib mereka. Di masa dalam servis kita dapat gaji yang penuh, tapi setelah pencen kita gaji separuh, habislah punca pencarian bagi 40 anggota veteran dan harap pihak kerajaan memikir baliklah.